Hai, Assalamualaikum. Okey, hai semua para pelajar, guru-guru, ibu bapa semua. Okey, apa khabar? Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber Usaha Sama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Baiklah, hari ini kita nak masuk masih lagi dalam chapter Kimia Consumer dan Industri dan sambungan daripada minggu lepas. Okay, 5.3 bahan tambah makanan. Okay, bagi memberkati kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bertafakur bagi yang bukan Muslim. Baiklah, nampaknya semua pun dah tak sabar dah nak meneruskan kelas kita pada kali ini. Okey, tapi sebelum tu suka cikgu nak maklumkan bahawa pada hari ini siaran berlangsung dalam channel Cikgu Julia. Okey. Jadi diharapkan semua bolehlah menekan butang subscribe untuk cikgu. Okey. Alright, jadi sebelum kita teruskan, cikgu harap semuanya telah bersedia. Okey, dengan buku teks dan juga buku nota. Okey. Okey, so industri penyediaan makanan, bahan-bahan seperti pewarna, perisa dan pengawet telah pun ditambah bagi tujuan menjadikan makanan itu lebih menarik, sedap dan juga tahan lama. Okey, bahan-bahan ini dikenali sebagai bahan tambah makanan. Okey, so apa yang kita buat dengan makanan kita ialah kita masukkan, okey, contoh kita masak kita letak garam kan, kemudian kita letakkan sedikit bahan perisa supaya bila kita makan tu rasanya lebih sedap. Okay, dan macam minggu lepas ada contoh kek kan, kek yang diletakkan dengan pelbagai warna. Jadi pewarna juga adalah salah satu contoh bahan tambah makanan. Jadi bila kita tengok kek tu, oh cantiknya kek, kan. Bila kita tengok cantik, kita rasa macam sedap. Macam itulah. Jadi kerana itu, industri penyediaan makanan kita perlu gunakan bahan-bahan tambah makanan ini supaya makanan kita menjadi lebih menarik dan sedap. Dan selain daripada itu, pastilah kita nak dia tahan lama. Sebab itu bila kita beli, kita nampak dia ada expiry date ditulis. Best before ke expired by kan. Dia akan bagi date kat situ. Jadi itu semua kerana adanya bahan tambah makanan. Okey, apa definisi bahan tambah makanan? Okey, bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan pada makanan untuk menghalang kerosakan ataupun untuk memperbaiki rupa bentuk, rasa atau tekstur. Okey, jadi bila kita letakkan bahan tambah makanan ini, memang tujuan kita nak menghalang kerosakan lah supaya makanan kita tahan lebih lama. Okay, dan memperbaiki rupa bentuk. Jadi kalau sebelum ni mungkin kita buat kek tu kosong kan. Lepas tu bila kita letakkan dia punya pewarna nampak lebih cantik. Okay, alright. So itu adalah definisi bahan tambah makanan. Okey, dekat sini kita nak tengok jenis-jenis bahan tambah makanan. Ada 7 semuanya. Okey, jadi awak kena ingat, kena hafal 7-7 ni, iaitu yang pertama adalah pengawet, ataupun Englishnya dipanggil preservative. Yang kedua pengantioksida ataupun antioksidan. Kemudian perisa iaitu flavoring. Seterusnya ialah penstabil ataupun stabilizer. Kemudian pengimulsi ataupun emulsifier. Pemekat iaitu thickeners dan pewarna iaitu colouring. Okey. Jadi ada 7 jenis bahan tambah makanan yang kita kena ingat. Okey, pertama kita kena ingat jenis bahan tambah makanan, lepas itu kita kena tahu contoh, contoh serta fungsi dia. Okay, alright. So nanti kita nak pergi macam mana, apa fungsi setiap bahan tambah makanan.
Okey, bagi bahan tambah makanan dan fungsi yang pertama, kita nak tengok pengawet ataupun preservative. Okey, apakah fungsi bagi pengawet? Okey, ianya menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Okey, jadi sebab itu kita perlukan pengawet ini. Jadi kita tak naklah beli makanan yang sekejap je dah rosak. Jadi kita perlukan bahan pengawet untuk dimasukkan ke dalam makanan. Okay, contoh Contoh kita ada garam biasa. Garam biasa ni garam yang dekat rumah lah, yang dekat dapur yang mak kamu guna tu untuk masak. Okay, kita letakkan pada ikan kering. Kita gunakan kepada ikan untuk kita jadikan ikan kering. Macam tu. Jadi ikan kering yang berada di pasaran tu sebenarnya kita dah letakkan dengan garam. Okay, lepas itu kita ada contoh gula di dalam jam. Okay, selain daripada kita nak bagi rasa manis dekat dalam jam tu, kita letakkan gula juga kerana ianya boleh menjadi pengawet. Okey, seterusnya kita ada cuka yang digunakan di dalam jeruk, asid benzoid di dalam sos cili, kemudian kita ada natrium benzoid di dalam roti, kemudian kita ada natrium nitrit dan atau natrium nitrat di dalam sausage. Tengok tu, cikgu punya hotdog kan, ada sausage kat tengah-tengah dia. Jadi kita nak bagi sausage tu tahan, so kita letakkan sama ada natrium nitrit ataupun natrium nitrat. Dia dua benda yang tak sama dia tak sama. Okey. Kemudian kita juga ada sulfur dioksida yang kita gunakan dalam pembungkusan buah-buahan kering. Okey, kemudian yang kedua adalah pengantioksida ataupun antioksidan. Okey, fungsinya melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan dan juga mencegah ketengikan makanan yang berminyak ataupun berlemak. Okey. Contoh kalau kita ada macam makanan dalam plastik ke kan. Kalau kita tak letakkan antioksida, jadi dia mudah jadi tengik. Tengik ni macam bila kita buka plastik tu kan, dia macam ada satu bau tau. Bau macam bau plastik gitulah. Itulah. Jadi bila kita tak letakkan antioksida tu, maka dia akan cepatlah lemak dalam makanan tu akan cepat teroksida. So jadi macam itulah bau dia macam tengik. Okay, contoh itu kalau makanan dalam plastik lah, macam pupuk apa tu. Okay, tapi contoh kat sini dia bagi asid ascorbic. Okay, contoh asid ascorbic iaitu vitamin C di dalam gula-gula. Kemudian asid sitrik di dalam makanan berminyak seperti kek dan biskuit. Kemudian kita ada tocopherol iaitu vitamin E di dalam margarin. Okay, sebenarnya awak boleh je cari contoh-contoh lain lah kan. Google je cari dekat mana-mana. Banyak lagi lah contoh. Tapi yang ini yang memang ada dalam buku teks. Okey, seterusnya adalah perisa ataupun apa perisa? Flavoring. Flavoring. Okey, menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan. Yelah bila kita ada makanan, terutama yang diproses, kemudian bila kita semasa proses lah, semasa nak buat tu dekat pemprosesan tu sama ada dikilang ke apa ke, mungkin rasa asli tu dah hilang. Jadi kita perlu masukkan bahan perisa lah yang hampir sama dengan perisa makanan yang kita nak jual tu ataupun makanan yang dihasilkan. Jadi sebab itu kita perlukanlah letakkan perisa ni. Okay, selain pada tu, ianya menambahkan rasa ataupun bau harum untuk menyedapkan makanan, menggantikan perisa makanan yang mahal ataupun didapati secara bermusim seperti buah-buahan tertentu. Jadi mana-mana buah-buahan yang bermusim tu tapi kita macam nak rasa buah-buahan tu. Jadi mungkin bolehlah dibuat rasa seperti itulah. Okay, jadi contohnya adalah mononatrium glutamate iaitu MSG ataupun monosodium glutamate di dalam mi segera, okay, iaitu MSG. Kemudian aspartam, sorbitol dan stevia ini adalah sebagai pemanis iaitu pengganti gula.
And then ester seperti propyl etanoid memberi rasa buah pear, etil butanoid memberi rasa buah nanas. Macam itulah. Jadi ester ni you dah belajar dah dalam topik yang sebelum ni, chapter yang sebelum ni. Jadi macam contoh propyl etanoid tu terhasil daripada apa? Kan? Apa Cuba tengok, cuba fikir balik. Ataupun tak tahu boleh tengoklah video yang sebelum ni. Okay, next we have penstabil ataupun stabilizer. Okay, apakah fungsi dia? Memberikan tekstur yang seragam dan licin. Okay, contohnya pektin untuk memekatkan jam dan agar-agar daripada rumpai untuk membuat jelly. Jadi kita nak dia punya tekstur tu macam seperti jam lah. Jam macam mana? Dia macam pekat sikit kan, tapi dia licin. Bila kita sapu dekat roti dia macam pergi macam gitu kan. Tak adalah betul-betul lah macam tu kan. Jadi itu tugas penstabil. Okay, bagi pengimulsi, ianya membaurkan dua cecair yang tidak bercampur. Okey, contoh monoglyceride ataupun diglyceride di dalam mentega kacang and then lecithin di dalam coklat. So dia macam nak mix kan dua cecair supaya ianya bercampur. Okey, jadi kita dah ada berapa ya ni tadi? Kita dah ada pengawet, kan lupa dah situ. Okey, pengawet, pengantioksida, perisa, penstabil, pengimulsi. Okey, dah ada 6 dah. Apa lagi? Okey, seterusnya kita ada pemekat. Okey, apakah fungsi pemekat? Memekatkan cecair. Contohnya kanji, gelatin, gam akasia dan gam xanthan. Digunakan untuk memekatkan sup ataupun sos. Okey, contoh kan yang sup yang kalau sup yang dalam tin ke ataupun instant sup tu kan. Jadi bila kita tuang ataupun bila kita makan dia macam pekat lah. Kan macam macam mana dia punya rupa tu pekat kan. Bukanlah macam sup cair gitu. Lepas tu sos pun sama. Bila kita tuang sos tu macam cantik dan pekat. So itu adalah tugas pemekat ataupun thickener. Okey, manakala kita ada pewarna iaitu menambah ataupun mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat ataupun pewarna ialah colouring. Okey, food colouring. Jadi contoh kat sini adalah sebatian azo untuk memberikan warna kuning, merah, perang ataupun hitam. Sebatian triphenyl untuk memberikan warna hijau, biru ataupun lembayung. Dan caramel untuk memberikan warna perang. Jadi sebenarnya ada banyak lagi warna-warna yang kalau kamu pergi macam especially kedai kek ke kan, dia akan ada banyak lah pilihan warna kan, apa warna yang dibenarkan untuk makan. Jadi bila nak beli pewarna makanan, make sure that warna yang dibenarkan untuk dimakan. Jangan pula pergi beli pewarna apa tu nama lukisan tu kan. Habislah kalau makan yang tu tak boleh makan. Okey, jadi mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Wajar ke kita tambahkan bahan tambah makanan dalam makanan kita? Perlu ke? Patut ke? Macam tu. So tidak dapat dinafikan bahawa setengah bahan tambah makanan dapat menjejaskan kesihatan kita. Tapi harus kita ingat kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Ni ambil garam banyak, ambil gula banyak, ambil MSG banyak. Jadi kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak memang akan menjejaskan kesihatan. Okey, tetapi kalau kita tak letak dalam makanan, mungkin rasa kurang lah. Makan lauk tak ada garam, tak best. Air tak ada gula, tak best. Contoh macam itulah. Jadi pengeluar makanan harus mematuhi kuantiti penggunaan bahan tambah makanan yang diluluskan agar kesihatan pengguna tidak terjejas. Jadi sebenarnya dekat sini dua pihak yang memainkan peranan yang penting lah. Pihak yang pertama dah tentulah pengeluar makanan itu sendiri. Dia mesti mematuhi
kuantiti penggunaan bahan tambah makanan yang diluluskan oleh pihak kerajaan kan. Okay, pihak yang kedua adalah pengguna sendiri. Jadi pengguna pun kena ambil tahu tentang berapa banyak kuantiti yang boleh diambil, yang bersesuaian. Janganlah ambil yang berlebihan. Okay, so kita kena ingatlah kedua-duanya lah, maksudnya dua pihak itu penting untuk mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Okey, sekarang mengapa bahan tambah digunakan? Kenapa Okey, sebab yang pertama kita nak makanan kita kekal segar lebih lama. Maksudnya kita letaklah apa tu? Preservatif kan? Iaitu yang pertama tadi apa? Pengawet. Kita letak bahan pengawet. Jadi bolehlah makanan itu kekal lebih lama. Kemudian tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Sebab kita nak jugalah kalau boleh kita nak makan buah-buahan yang bermusim ni sentiasa kan. Jadi kita perlulah letak bahan tambah makanan ataupun kita boleh dapatkan perisa yang seakan-akan sama seperti buah-buahan tersebut. Kemudian kelihatan lebih menarik. Jadi kita nak tengok makanan kita tu cantik, nampak sedap, menarik. Jadi kita letaklah bahan tambah makanan yang bersesuaian supaya ianya nampak lebih cantik dan menarik. Dan yang paling penting, mestilah kita nak rasa yang lebih sedap. Takkanlah kita nak makan, kita dah beli lepas tu balik tak sedap pun. So kita tak nak. Jadi kita nak makanan tu rasanya lebih sedap. Okey, kesan buruk bahan tambah makanan secara berlebihan. Macam tadilah yang cikgu dah cakap dah. Kalau kita ambil berlebihan memanglah dia akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri kita. Okey, terutama dari segi kesihatan. Okey, jadi kena ingat janganlah ambil secara berlebihan kerana bila bahan tambah makanan ni diambil secara berlebihan, pertama sekali dikuatiri akan terkena gangguan saraf. Okey, gangguan saraf. Yang kedua mungkin alahan. Okey, mungkin kita tak sesuai makan bahan tambah makanan tu kan. Jadi mengalami alahan. Kemudian asma, ruam dan hyperaktif pada kanak-kanak. Terutamanya kalau yang mengandungi gula yang tinggi, memang kanak-kanak akan jadi hyperaktif. Dan juga kanser. Okey, jadi sebenarnya bahan tambah makanan ni kalau kita ambil secara berlebihan memanglah akan meninggalkan kesan buruk kepada diri kita. Jadi kita kena berpada-pada dalam mengambil makanan yang mengandungi bahan tambah makanan. Okey, so tadi bahan tambah makanan dah selesai 5.3. Sekarang kita nak masuk 5.4 iaitu ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Okay, sebenarnya cikgu nak cakap chapter ni memanglah banyak benda yang kita kena hafal macam contoh tadi dalam subtopik bahan tambah makanan ada 7 jenis bahan tambah makanan yang kamu kena ingat berserta dengan fungsi dan contoh dia. Tetapi itu tidak bermaksud topik ni susah. Okey, contoh macam ubat-ubatan dan bahan kosmetik pun adalah banyak benda yang kita nak kena ingat juga fakta-fakta tu. Tapi satu tips yang kita boleh gunakan ialah disebabkan chapter ni dia more to our daily life kan. Maksudnya kita guna hari-hari. Contoh macam makanan. Hari-hari kita makan. So cara yang mudah untuk salah satu cara lah yang mudah untuk anda ingat ialah mungkin kamu boleh ambil contohnya makanan apa-apa kat dapur. And then pertama sekali tengok bahan makanan, tambah makanan dia apa yang diletakkan. Contoh ataupun bila mak kita masak, bila letak garam kan, bolehlah sebut, garam ni salah satu contoh pengawet macam tu. Cuka kalau ada kat rumah kan, macam tu. Lepas tu kalau dekat rumah ada peanut butter kan, mentega kacang peanut butter, so bolehlah bagi tahu dalam peanut butter apa bahan tambah makanan. So benda tu kita practice. Jadi kita kena practice hari-hari ataupun kalau tak hari-hari pun bila nampak je kita sebut. Jadi kita ingatlah. Okay, so untuk
5.4 pula kita nak pergi kepada ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Yang ini pun kita guna juga tapi bukanlah hari-hari, macam ubat-ubatan bukanlah hari-hari kan, takkan hari-hari sakit. So bila kita sakit, kita perlukan ubat. Jadi ubat apa yang kita perlukan? Jenis apa? Macam tu. Okey, kemudian bahan kosmetik. Macam kalau yang student perempuan seronoklah. Dia boleh tengok, oh ni lipstick yang saya pakai. Okey, ada apa dalam lipstick tu. Tapi macam pelajar lelaki, mungkin dia fikir, oh bahan kosmetik ni mesti makeup-makeup perempuan je. Sebenarnya tak. Okey, bidang kosmetik bukannya makeup sahaja. Bahan penjagaan kulit kamu tu pun dikategorikan juga. Contoh apa, pencuci muka, kan, ataupun krim. Orang lelaki pun pakai juga. Jadi sebenarnya itu pun duduk di dalam bahagian bahan kosmetik. Jadi kita nak tengok sekarang apa dalam ubat-ubatan dan apa yang dalam bahan kosmetik. Okey, so apa itu ubat? Ubat ialah bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat atau mencegah penyakit. Okey, jadi ubat ni dapat dikelaskan kepada dua, iaitu ubat tradisional dan ubat moden. Okey, jadi kalau yang ubat moden tu senang sebenarnya korang nak kena pasti. Macam kita pergi klinik, kita pergi hospital, doktor bagi ubat kan. Demam, okey doktor bagi ubat yang ni. Batuk, doktor bagi ubat yang ni. Okay, so itu adalah ubat moden. Okay, kalau ubat tradisional, itu yang dihasilkan daripada sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan dan bukan secara klinikal ya. Dia diproses bukan secara klinikal. Mungkin kalau rasa batuk mungkin mak kita kata okey boleh makan madu, contoh macam itulah. Ataupun kalau kita rasa panas badan ke, mungkin mak kata okey boleh minum air barli, contoh. Itu dari segi tradisional lah. Maksudnya kita ambil benda-benda yang semula jadi, semula jadi. Ataupun aloe vera kan, kita nak sejukkan badan ke apa macam itulah. Jadi setiap benda tu ada spesifik dia nak untuk ubat apa, mengubati sakit apa. Sama juga macam ubat moden. Kan, yang ini ubat ni untuk sakit yang ni. Macam tu. Jadi dia bukanlah campur-campur. Cuma sama ada dari segi keberkesanan, kita pun tak pasti. Siapakah yang lebih berkesan kan, ubat tradisional ataupun ubat moden. Maksudnya akan adalah perbezaan sikit dari segi keberkesanan dia. Okey, ubat adalah selamat jika diambil dengan betul. Maksudnya bila kita sakit, kita jumpa doktor bagi ubat dan kita ambil ikut apa yang disarankan oleh doktor. Bukannya kita suka-suka ambil. Okey, secara amnya ubat adalah untuk kegunaan kesihatan, tetapi ada yang menyalahgunakan ubat sehingga memudaratkan diri sendiri. Yang inilah masalahnya. Doktor kata makan 1 biji, kita nak test, kita nak cepat baik kononnya, kita ambil 2 biji, 3 biji. Jadi kita tak ikut saranan doktor, maka itu dipanggil menyalahgunakan ubat. Kenapa kita katakan menyalahgunakan ubat? Sebab kita tak ikut prescription yang diberi oleh doktor. Jadi akhirnya dia memudaratkan diri kita. Jadi kita dah salah gunalah. Macam tu. So bahaya kalau kita tak ikut apa yang doktor bagi tahu tu lah. Jangan ambil berlebihan sebab bila berlebihan dia akan jadi overdose. Bahaya kalau overdose. Okay, so sekarang kita ada 2 jenis ubat. Satu ubat tradisional dan satu lagi ubat moden. Jadi kita pergi yang pertama sekali iaitu ubat tradisional. Okay, so ubat tradisional ni diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan herba atau haiwan dan tidak diproses secara kimia. Okay, biasanya disediakan dengan menghancurkan bahagian tertentu tumbuhan dengan menggunakan lesung dan disapukan pada anggota badan yang sakit. Okay, so itu kalau kita menggunakan ubat tradisional untuk luaran lah. Okay, luaran. Tapi boleh juga ada juga ubat tradisional yang boleh dimakan ataupun diminum. So dia kata ada juga bahagian tertentu tumbuhan ataupun haiwan direbus untuk mendapatkan partinya dan diminum.
Okay, cuma masalahnya kita tak tahu ubat tradisional ni tidak diproses secara kimia. Jadi dari segi dos, dari segi dos penyediaannya kita tak pasti. Okay, berapa banyak. Contoh kalau daun berapa helai daun yang diperlukan untuk diproses supaya dapat merawat sesuatu penyakit tu. Macam itulah. Tetapi ianya boleh digunakan. Okay, boleh digunakan. Pada masa ini, ubat tradisional telah mengalami evolusi pemprosesan dan dipasarkan dalam bentuk pil ataupun kapsul. So, maksudnya kalau dulu tak ada, kalau dulu maksudnya dia tumbuk-tumbuk macam tadilah kan, dia tumbuk-tumbuk dengan lesung, lepas tu disapu ataupun mungkin dia hasilkan, dia rebus, dia minum, macam itulah. Ataupun kalau macam jamu mungkin dia tumbuk-tumbuk menjadi serbuk, jadi serbuk tu dimakan ataupun dibasuh dengan air dan makan. Tapi sekarang dah semakin moden, maka mereka dah boleh hasilkan dalam bentuk pil ataupun kapsul. Jadi itu adalah satu inovasi lah dalam ubat tradisional kan. Jadi kalau orang takut makan serbuk yang pahit apa semua, jadi dia dah ada pilihan, iaitu dia boleh makan dalam bentuk kapsul. Jadi boleh senang nak telan je lah kan. Dalam Rajah 5.13 ni kita ada beberapa contoh tumbuhan yang biasa kita gunakan dalam perubatan tradisional. Okey, yang pertama kita ada halia. Okey, halia apa tugas halia? Okey, dia boleh menyingkirkan angin dalam badan, mencegah selsema dan membantu memanaskan badan. Okey, jadi kalau orang-orang tua lah kadang bila dia ada angin ke apa ke, dia akan mungkin tumbuk halia, okey, dan minum air dia ke, ataupun boleh je kalau kita makan terus tak ada masalah pun kan. Okey. Kemudian kita ada lidah buaya. Okay, lidah buaya ni merawat penyakit kulit, melegakan luka pada kulit akibat melecur ataupun terbakar. Cuma kita kena hati-hati lidah buaya ni bukan kita boleh kepak lidah buaya tu terus kita sental kat kulit sebab dia pun ada getah tau. Dia pun ada getah. Jadi bahaya juga. Jadi kita kena betul-betul tahulah. Jadi kalau kita nak gunakan tumbuh-tumbuhan ni sebagai dalam perubatan tradisional untuk merawat apa pun masalah yang kita hadapi, kita kena ada ilmu juga. Kita kena tahu which part of the pokok yang kita boleh ambil, kan, macam lendir, lidah buaya tu di bahagian mana. Jadi ianya lebih selamat lah. Bukan main hentamnya, bukan hentam dia ambil. Okey, kemudian ginseng. Membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Okey. Dulu memang orang Cina lah memang amalkan makan ginseng ni, tapi saya rasa sekarang pun ada je bangsa Melayu dan Cina, dan India yang mungkin dia dah tahu apa yang ginseng boleh buat dan mereka dah mula kot mengamalkan. Okay, kemudian asam jawa. Asam jawa ni saya rasa semua rumah pun ada kot. Okay, so jus buahnya dapat melegakan batuk dan ianya boleh mencerahkan kulit. Saya kena makan ni asam jawa ni supaya kulit lebih cerah. Okay, jadi ada banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin kamu boleh carilah. Okay, banyak lagi yang famous lah. Kunyit kan, kunyit pun boleh, kemudian tongkat ali, banyak lagi. So bolehlah pergi cari beberapa contoh yang lain. Okey, sekarang kita pergi ke ubat moden. Okey, ubat moden Okey, perkembangan pesat dalam bidang penghasilan ubat melalui teknologi baharu seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan genetik telah memangkinkan industri penghasilan ubat-ubatan moden. Ubat-ubatan moden terdapat dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, serbuk dan larutan. Okey, jadi ada banyak pilihan lah yang telah dikeluarkan dalam ubat moden ini. Jadi inilah bapa perubatan moden iaitu Ibnu Sina. Okey, jadi kerana jasa beliau lah maka kita dapatlah
ubat-ubatan sekarang ni. Okey, jadi kalau tak ada, maka tak adalah ubatan moden itu. Okey, sejarah. Okey, so ini adalah jenis-jenis ubat moden yang wajib kita ingat Okey, so kat sini ada 5 Ada 5 semuanya iaitu analgesic, anti microbe, ubat psikotik, anti alergik dan corticosteroid. So ada 5 wajib ingat. Semua kelima-limanya. Okey, kategori jenis ubat. Okey, sekarang kita nak tengok jenis dan contoh ubat moden beserta dengan fungsi dan cara penggunaannya serta kesan sampingan. Okey. So yang pertama kita ada analgesic, contohnya aspirin, paracetamol dan kodina. Okey, fungsi aspirin dan paracetamol ialah melegakan sakit dalam keadaan sedar. Maksudnya kalau kita demam ke, kita sedar, kita bukan pingsan, kemudian kita ambil dan kita makan, kemudian kita boleh rehatlah. Okay, kemudian bagi kodina, ianya melegakan sakit, rawatan batuk dan juga cirit-birit. Okay, so cara penggunaan dia perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Okay, aspirin bersifat asid tidak sesuai bagi pesakit gastrik atau diberikan kepada kanak-kanak. Okay, jadi kalau ubat aspirin kita, jangan pergi bagi pada adik-adik lah kerana ia dapat menyebabkan ulcer perut. Okey, paracetamol pula melebihi dos dapat menyebabkan kerosakan hati. Kita tak boleh ambil melebihi dos. Selalunya kita ambil 1 atau 2 biji lah pada satu masa. Bukan 1 papan Okey, jadi jangan melebihi dos. Manakala kodina pula menyebabkan seseorang itu berasa ngantuk. Jadi kalau kodina tu kalau kita hanya perlu ambil 10 ml, ambillah 10 ml. Janganlah kita togokkan 1 botol. Jadi mengantuk tidur tak bangun. Macam Okey, seterusnya kita ada anti-microbe. Okey, contohnya apa? Okey, ada 3 contoh kat sini iaitu yang pertama antibiotik seperti penicillin dan streptomycin. Selalu kalau kita sakit demam ke ataupun mungkin sesama ke, doktor akan bagilah antibiotik. Tengok pada keadaan lah sama ada ianya diperlukan antibiotik ataupun tidak dan wajib antibiotik. Antibiotik ini dihabiskan. Okey, kemudian kita ada antiseptik seperti hidrogen peroxide, iodin dan asid borik. Manakala disinfektan seperti alkohol dan juga formaldehid. Okey, so kita nak tengok antibiotik ni apa kerja dia. Okey, antibiotik membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Manakala antiseptik digunakan di bahagian luar badan. Yang ni untuk ubat sapu-sapu lah. Mungkin kita ada alergik ke apa ke, gatal-gatal kat kulit ke apa. Dia di bahagian luar lah antiseptik ni ataupun luka dan sebagainya. Okay, manakala disinfektan pula memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem perparitan. Bukan digunakan untuk manusia Ni di tempat lain lah, di kawasan perumahan kita lah. Okay. Okey, dari segi cara penggunaan dia, antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit akan berulang semula. Yang ni yang kita tak nak. Sepatutnya kita makan, contoh doktor bagi 10 biji antibiotik, kita hanya makan 5 je. Alasan dah baik. Tak boleh memang nampak baik tetapi bakteria di dalam badan tu belum tentu habis dibunuh. Jadi kalau next time kita kena sakit yang sama, bakteria tu dia dah kenal dengan antibiotik yang sama lah ni geng aku ni jadi dia kawan dengan antibiotik tu maka kita makan antibiotik yang sama tak boleh baik pun. Okay, kemudian antiseptik hanya disapu pada bahagian luaran sahaja dan tidak dimakan. Okay. Kemudian alahan dapat membawa maut. Pesakit dengan alahan penicillin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. Okay, selalu kalau kita pergi klinik, doktor tanya, okay, saya nak bagi antibiotik. Awak ada alahan pada antibiotik tak? Macam tu. Selalunya, kalau orang itu ada alahan pada antibiotik, doktor akan fikirkanlah cara macam mana dia nak selesaikan ataupun mungkin dia akan bagi antibiotik yang bersesuaian dengan orang yang ada alahan antibiotik, terutamanya penicillin. Okey, kemudian kita ada ubat psikotik. Okey, contohnya ada 3 iaitu haloperidol, chlorpromazine dan clozapine. Okey, apakah fungsi ubat psikotik ni? Merawat psikosis iaitu gejala penyakit mental yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata.
Okey, dan okey yang ini kita mesti diambil atas preskripsi doktor. Meaning that doktor kena sahkan dulu tentang penyakit ini, barulah doktor akan providekan dengan ubat tersebutlah. Okey, dan ianya boleh mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal dan mengakibatkan kejang serta menggeletar. Itu adalah akibatlah daripada. Okey, bagi ubat jenis anti-alergik, contohnya antihistamin. Okey, ianya dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. Okey, ini kalau orang yang alergik teruk sangat kan. Okey, hanya boleh diambil atas preskripsi doktor mengakibatkan mengantuk. Okey, ubat-ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil pada dos yang tinggi. Jadi kena betul-betul lah ubat-ubat ni kita tak boleh berpandai lah. Jadi kita kena dengar dulu apa yang doktor. Okey, bagi kategori ataupun jenis kortikosteroid, contohnya betamethasone valerate ataupun prednisolon. Okey, ianya memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang, mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tindak balas alergi, asma serta arthritis. Hanya boleh diambil atas preskripsi doktor. Pengambilan jangka panjang menyebabkan muka sembab ataupun moon face, tekanan darah tinggi dan meningkatkan kandungan gula darah. Okey. Sebenarnya dia ni bersifat steroid dia steroid, jadi kita tidaklah boleh ambil, tapi kalau boleh jangan ambil dalam jangka masa yang panjang lah. Itu sebab dia boleh menyebabkan muka sembab tu. Okay, steroid kita nampak macam sadurnya dia tapi bukan lah. Okay, alright. So ambil pada waktu yang sepatutnya saja. Okey, keberkesanan dan penyalahgunaan ubat. Okey, ubat-ubatan moden dan tradisional dapat digunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit termasuk penyakit yang sama. Namun tahap keberkesanan dia mungkin berbeza sedikitlah. Jadi kita tak tahu. Okey, maksudnya kalau kita ada ubat tradisional untuk sesama dan kita juga ada ubat moden untuk sesama. Tapi dari segi keberkesanan dia mungkin sedikit berbeza. Berbanding dengan ubat moden yang menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum boleh digunakan, sesetengah ubat tradisional tidak mempunyai apa-apa data kajian untuk ditentusahkan akan keberkesanan dia dalam rawatan sebab dia tidak diuji secara klinikal. Okey, selain itu, ini juga menyukarkan untuk melakukan pemantauan dan penggunaan dos rawatan yang betul. Okey, penggunaan dos yang tidak tepat akan memberikan kesan yang tidak sepatutnya kepada rawatan dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan ubat-ubatan. Penyalahgunaan ini tidak hanya melibatkan ubatan moden sahaja, malah turut merangkumi ubat-ubatan tradisional. Jadi, tak kisahlah tradisional ke moden ke, kalau kita tak gunakan dengan dos yang betul, itu telah dikategorikan sebagai penyalahgunaan ubat-ubatan. Sekarang kita tengok contoh ubat-ubatan dan kesan penyalahgunaannya. Okay, yang pertama ialah antibiotik. Apa dia? Apakah kesan penyalahgunaan? Rintangan antibiotik. Macam tadilah yang cikgu cakap, kalau kita tak habiskan, maka bakteria dah kenal antibiotik tu, maka dia dah imun dengan antibiotik tersebut. Okay, kemudian yang kedua, ubat tradisional berasaskan herba, kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. Okey, ni risau jadi kita kena jaga-jagalah dalam dia punya kesan tu. Okey, dan akhir sekali adalah mana dia? Kodina. Kodina iaitu ketagihan. Jadi kita akan jadi addicted to codeine. Bahaya dia lama-lama boleh menjurus kepada ketagihan dadah lah. Seterusnya kita nak tengok akta perubatan tradisional. Bagi mengharmonikan bidang rawatan tradisional dalam era moden, Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 telah diperkenalkan bagi memastikan rawatan tradisional yang dibekalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan. Dasar perubatan tradisional dan komplementari kebangsaan juga turut diperkenalkan untuk memastikan ubat-ubatan dan rawatan tradisional adalah selamat dan berkualiti. Bahagian regulatory farmasi negara merupakan badan yang bertanggungjawab menyelia kualiti dan keselamatan ubat-ubatan dan kosmetik di Malaysia. Jadi bukanlah suka-suka saja kita hasilkan ubat
Okey, mesti melalui saluran yang betul. Barulah boleh disalurkan kepada pengguna. Okey. So itu sahaja bahagian ubat iaitu ubat moden dan juga ubat tradisional. Jadi saya harap anda semua boleh ingat setiap jenis-jenis lah ubat dan juga contohnya. Okey? Okey, jadi sampai sini je dulu kelas kita pada hari ini. Okey, jadi untuk minggu hadapan kita akan sambung lagi lah dengan masih lagi chapter yang sama tetapi dengan subtopik yang berbeza. Okey, jadi cikgu harap semua mendapat ilmu dan manfaat daripada apa yang telah cikgu sharekan. Jadi jangan lupalah berilah sokongan anda dengan menekan butang subscribe dan juga loceng dekat bawah ni. Okey, so dengan itu kita habiskan kelas kita dengan suratul As. Okey. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, bye.